يا صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم كمن cari ridhamu Rabbul Izzati ku temui akhirnya pada cintamu Nabi. Jika asyik bercinta wajiblah saling mengingati. Salawat salam lidaku basah dengan memuji Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Kemanisan imanmu bertambah kau rasai
يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. كمن cari redamu Rabbul Izzati, ku temui akhirnya pada cintamu Nabi. Jika asyik bercinta wajiblah saling mengingati. Salawat salam nidaku basah dengan memuji. Maulaya salli wa sallim daiman abada. المرسلين سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. Alhamdulillah, kita sambung bacaan kitab Wasailul Wusul ila Syama'il Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam pada majlis yang ke-14 biiznillah ta'ala. Dan kita berdoa moga-moga Allah Ta'ala memberi taufik kepada kita untuk kita menamatkan bacaan kitab kita ni dengan izin Allah Ta'ala, dengan pemahaman yang saya boleh berilah. Kerana apa yang lebih daripada itu saya tak mampu. Dan saya ini, saya sebutlah, saya pakai t-shirt ni panas. Cuaca panas sikit hari ni. Kerana Mesir baru masuk musim panas. Jadi tak sesuai mana nak bakar jubah tu kot, peluh tu dalam rumah. Jadi kita akan sambung pada malam ini insya-Allah Ta'ala, masih lagi berkisah tentang pakaian Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala Asy-Syaikh Yusuf bin Ismail An-Nabhani rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum wa bi'ulumi masyayikhina fid darain amin ya rabbal alamin. Kata pengarang rahimahullahu ta'ala, wa an Abi Juhaifah radhiyallahu ta'ala anhu qala ra'aitu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa alaihi hullatun hamra'u
Daripada Abi Juhaifah radhiyallahu taala anhu katanya, aku melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam wa alaihi, dan di atasnya, di atas badan Nabi itu hullatun hamra. Alaihi di sini yakni ala halatin. Di atas satu keadaan Nabi ada hullah hamra. Hullah hamra ini ialah pakaian dua lapis ataupun pakaian dua bahagian. Ka'anni anzuru ila bariqi saqaihi. Seolah-olah aku memandang kepada bariq, kilauan saqaihi, betisnya Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam yang bercahaya. Di sini ada keharusan untuk melihat betis lelaki tanpa ada fitnah. Lelaki sama lelaki. Adapun perempuan tidak boleh ia memandang kepada betis lelaki. Tidak boleh. Dan adapun pada hak orang amrad, orang yang baligh tetapi tidak ada bulu, maka tidak boleh hukumnya kalau menimbulkan fitnah. Maka hukum pakai pakaian ni belah bawah lah, belah bawah. Yakni atas buku lali ke, bawah buku lali ke, kita akan sebut ni. Bagi orang lelaki, sunatnya dia memakai pakaian itu pada setengah betisnya. Tidak labuh ke bawah. Dan yang harus pula ialah sehingga kepada sampai buku lali. Sampai betul-betul kepada buku lali, itu harus. Itu harus. Ataupun sampai kepada bawah buku lali. Bawah buku lali. Maka hukumnya makruh. Kalaulah bawah buku lali dalam keadaan riak, maka hukumnya adalah haram. Yang apa yang Nabi SAW sebut, ma asfala minal ka'baini minal izari finnar, apa yang di bawah buku lali itu adalah pakaian ahli neraka, itu semua itu adalah kalau riak. Kalau riak. Bagi perempuan pula, dia boleh memanjangkan pakaiannya itu sehasta. Sehasta daripada buku lali, boleh. Tetapi jika sekiranya ada unsur khuyala, ada unsur riak, maka hukumnya adalah seperti lelaki juga, yakni haram. Qala wal hullatu bid-dhammi izarun warida. Jadi apakah beza antara nazar fitnah dengan nazar syahwat? Nazar fitnah ini ialah rasa nak berzina. Ini nazar fitnah. Manakala nazar yang syahwat, bergerak alat sulit ketika mana memandang kepada sesuatu. Kalau tengok pada lembu pun bergerak, alat sulit tu bergerak ke maluan. Jangan apa? Tu beza nazar syahwah dengan nazar fitnah. Wal hullatu bid-dhammi izarun warida. Hullah dengan dham, dengan bagi depankan ha, izarun warida. Bermaksud izar dan rida. Izar selendang belah atas, rida ni kain pelekak tu. Kain sarung belah bawah. Wala takunu hullatan illa min thawbain. Tidak adalah hullah itu kecuali daripada dua pakaian. Kalau satu pakaian tak nama hullah. Au thawbin lahu bitanah. Ataupun juga dipanggil sebagai hullah ini, kalau kita definisi yang pertama atas dan bawah. Definisi yang kedua pula ialah yang ada bahagian dalam. Thawbin lahu bitanah. Bitanah ni baju dalam. Baju dalam. Hullah ini ialah Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, pakaian yang sama ada dua lapis ataupun dua bahagian. Jadi di sini ada maksudnya hullatun hamra. Pakaian hullah ini pakaian
ridak. Hullah ini ialah ridak, burdah. Burdah Yaman yang berwarna merah. Maka adakah haram seorang lelaki memakai pakaian yang berwarna merah? Boleh ke tak? Ada larangan daripada Nabi SAW. Nabi pernah melarang daripada pakaian yang berwarna merah. Tetapi larangan itu adalah larangan tanzih, bukan larangan secara haram. Larangan secara makruh. Kerana Nabi SAW pernah memakai pakaian yang berwarna merah. Merah saja. Tidak ada campuran warna-warna lain. Ini daripada hadis Ibnu Abbas ketika mana hari raya Nabi bakar burdah yang berwarna merah. Tidak ada masalah. Itu yang sahih. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaksu banatihi khumural qazzi wal ibraisam. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam yaksu memberi pakai banatihi anak-anak Nabi sallallahu alaihi wasallam, anak-anak perempuan. Khumur, tudung-tudung. Khumural qazzi, qazzi ni sutera. Wal ibraisam. Ibraisam ini ialah yang diproses daripada qaz. Jadi mula-mula qaz dulu, lepas tu proses lagi pula jadi ibraisam. Wal khumur, dan khumur kakutubin, seperti kutub pada baris. Jam'u khimarin, jamak kepada khimar, seperti kitab. Wahwa, iaitu ma tughatti bihil mar'atu ra'saha, apa yang menutup dengannya, dengan khumur itu, kepala wanita. Khumur. Kita panggil tudung, jilbab dan sebagainya itu khumur. Ataupun khimar yang asalnya. Wa kana yattabi'ul harira minas thiyab. Dan adalah Nabi SAW mencari-cari, memandang pada pakaiannya al-harir. Sutera. Fayanzi'uhu, dan Nabi akan buang. Wa kana qimatu thawbihi sallallahu alaihi wasallam 10 darahim. Adalah nilai pakaian Nabi sallallahu alaihi wasallam 10 dirham. Tak mahal. Dan tak terlalu murah. Wa an Qailah binti Makhramah radhiyallahu ta'ala anha qalat, daripada Qailah binti Makhramah radhiyallahu ta'ala anha, katanya, ra'aitun Nabiy sallallahu alaihi wasallam, aku tengok Nabi SAW, wa alaihi asmalu mulayyataini, dan Nabi SAW itu dalam keadaan Nabi pakai asmal mulayyatain. Asmal mulayyatain ini apa yang diterjemah oleh guru mulia Syekh Nazrul Nasir Al-Azhari hafizahullah ta'ala, ialah pakaian dalam rumah. Pakaian rumah, pakaian biasa. Wa qawluhu mulayyataini tasghiru mula'ah. Mulayyah ni tasghir daripada mula'ah, seperti Hasan nak tasghir jadi Husain. Wahya, dan iaitu kullu thawbin lam yudamma ba'duhu ila ba'din bi khaytin. Setiap thawbin, kain, lam yudamma, yang tidak dirapat, tidak dijahit, ba'duhu ila ba'din, sebahagiannya kepada sebahagiannya, bi khaytin, dengan benang. Bal kulluhu nasjun wahid, tetapi semuanya adalah bidang. Nasjun ni bidang yang satu, kain lepas. Kain lepas. Jadi itu maksudnya asmal mulayyah. Asmal mulayyah. Baik. Wa an Anas radhiyallahu ta'ala anhu, wa an Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kharaja wa huwa yattaka'u ala Usamah radhiyallahu ta'ala anhu. Ini hadis ini berlaku ketika mana Nabi sakit nak meninggal. Nabi sakit nak mati dah. Ini hadisnya. Daripada Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, bahawasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar daripada rumahnya. Wa huwa yatawakka'u, dan ia, yakni Nabi SAW, baginda, dipimpin. Yatawakka'u ni bersanding, menyandar, dipimpin, dipapah oleh Usamah radhiyallahu ta'ala anhu wa ardhah.
Sayyidina Usamah. Wa alaihi thawbun qitriyun, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam pakai ketika itu qitriyun, saubun, pakaian qitriyun, yakni daripada Qatar, daripada negara Qatar. Syekh Abdullah bin Sa'id Al-Lahji sebut, dulu asalnya Qatar ini pengeluar kapas, pengeluar kain-kain yang mahal. Tetapi akhirnya Barat ni mengeluarkan pakaian-pakaian yang banyak, kain-kain yang banyak, sehingga turunlah nilai asalnya pakaian daripada Qatar untuk melemahkan kewangan ekonomi umat Islam. Dalam hadis ni, Nabi SAW disebut bersandar, dipimpin oleh Sayyidina Usamah seorang. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ad-Daraqutni, bahawasanya Usamah dan Al-Fadl bin Al-Abbas. Usamah bin Zaid, anak kepada Zaid bin Harisah. Zaid bin Harisah tu hamba Nabi, bekas hamba Nabi. Lalu Zaid bin Harisah menikah boleh Usamah bin Zaid. Usamah bin Zaid. Al-Fadl bin Al-Abbas pula ialah sepupu Nabi. Kerana Al-Abbas itu adalah pak saudara Nabi, pak penakang Nabi SAW. Al-Fadl ini sepupu Nabi. Dua orang. Usamah ni anak kepada anak akak Nabi, yakni cucu akak Nabi lah. Al-Fadl pula sepupu Nabi. Nabi pakai ketika mana Nabi sakit ni, nak meninggal ni, Nabi pakai pakaian Qatar, kain daripada Qatar. Qad tawassaha bihi. Yang Nabi bertawasyuh dengannya. Yakni Nabi menzahirkan sebahagian bahu. Tawasyuh ni kita akan sebut bagaimana kaifiat tawasyuh tu. Fasalla bihim, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersolat dengannya, solat dengan pakaian mutawasyih ini. Wa qitriyun, dan qitr itu nisbatun ilal qitri, nisbah kepada qitr. Wa huwa naw'un minal burud, dan iaitu saubun qitri ini adalah sejenis daripada burdah-burdah. Burud ni jamak kepada burdah, ridak tu. Al-Yamaniyah, burdah-burdah Yaman, tutakhadhu min qutnin, yang dibuat daripada kapas. Wa fihi humrah, padanya pada burdah itu ada warna merah. Wa a'lamun, dan garisan-garisan ma'a khusyunah, bersama dengan kerah. Zat dia tu tidak licin. Wa tawassaha bihi ay wada'ahu fawqa atiqaihi. Maksud apa tawassaha bihi? Yakni wada'ahu fawqa atiqaihi. Nabi meletak di atiq. Atiq ni di sini. Nabi letak ridak tu di sini. Ambil ni, letak. Letak. Au khalafa baina tarafaihi wa rabatahuma bi'unuqih. Khalafa baina tarafaihi ini lapah yang saya muskil. Saya tak yakin itu sebut. Apa yang saya jumpa di dalam kamus ialah bermaksudnya silang. Ambil ridak, diletakkan di atas bahu. Di atas bahu. Contoh kita ambil kain sikit. Ni jaket ni, tapi tak apa. Kita letak gini. Itu apa yang saya jumpa. Tetapi saya tak yakin lagi. Saya baru tanya kepada Syekh Nazrul bin Abdul Nasir. InsyaAllah dia jawab. Saya akan terang balik pada majlis harapan ataupun saya tulis di komen. Warabatahuma, dan Nabi mengikat keduanya, yakni kedua hujung tu pada unuqih, pada tekak Nabi sallallahu alaihi wasallam tu. Belit. Wa an Aisyah radhiyallahu taala anha qalat kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dzata ghadatin wa alaihi mirtun min sya'rin aswada. Daripada Aisyah radhiyallahu taala anha katanya, keluar Nabi sallallahu alaihi wasallam suatu hari, dzata ghadatin ay dzata yaumin, wa alaihi mirtun, dalam keadaan Nabi memakai mirtun, min sya'rin aswadu, min sya'rin aswada, boleh belaka. Dalam keadaan Nabi pakai mirtun. Apa mirtun ni? Tengok bawah tu, wal mirtu kisa'un tawilun wasi'un. Pakaian yang panjang dan luas. Boleh dia buat selimut. Boleh dibuat selimut.
yang juga dibuat izar, dibuat kain sarung di bawah. Min sya'arin aswad, daripada bulu yang berwarna hitam. Daripada bulu yang berwarna hitam. Wa 'anil Mughirah bin Syu'bah, daripada Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu taala anhu. Mughirah bin Syu'bah ini adalah sahabat yang masyhur. Beliau ini khodam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Masuk Islam ketika mana perang Khandaq. Tahun peperangan Khandaq. Dan beliau meninggal pada tahun yang ke-50 daripada hijrah. Salah seorang daripada sahabat yang banyak berkecimpung dalam bidang politik. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam labisa jubbatan rumiyatan dhayiqatal kummain. Bahawasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam memakai jubbah rumiyah. Apa jubah kita sebut nanti? Rumiyah. Rumiyah ni daripada Rum. Dhayiqatal kummain, yang sempit bagi kumain. Kumain ini lengan baju. Maknanya bercekok, berbutang. Baik. Ini Nabi pakai ketika mana? Nabi pakai ketika mana musafir. Dan nak sebut di sini, Nabi ini memakai dengan pakaian orang zamannya. Nabi memakai dengan pakaian orang zamannya. Hatta Syekh Rusli dengan beraninya, beliau sebut, kalau Nabi hidup zaman sekarang ni, Nabi akan pakai tie. Nabi akan pakai coat. Nabi akan pakai baju kemeja. Itu pendapat Syekh Yusri lah. Maksudnya Nabi ni memakai pakaian yang mu'asarah, yang kontemporari. Yang sesuai dengan zaman. Wal jubbah, dan maksud jubah itu apa jubah ni? Saubani bainahuma hashwun. Dua jubah, dua pakaian yang di antaranya ada belahan. Ada belahan tengah. Macam jubah tu imam tu. Wa qad tuqalu lima la hashwa lahu idza kanat dhiharatuhu min suf. Dan kadang-kadang qad bila masuk di atas fi'il mudhari', jadi kadang-kadang disebut juga, dipanggil juga bagi apa yang tidak ada hasyu, tidak ada belahan itu, jika sekiranya dhiharatuhu, yang luarnya itu daripada suf, daripada bulu. Daripada bulu binatang. Sekejap. Baik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Apa nak tu mana? Bateri. Maaf lambat masuk tadi pun sebab bateri. Sambung lagi. Jadi jubah ini yang belah. Kita sebut dah minggu lepas. Yang qamis macam mana, yang jubah macam mana. Jubah ni yang ada belahan. Qamis pula yang belah kerat sampai ke pusat. Lepas tu maknanya kena buang. Kalau jubah berpada dengan kita buka. Kalau tak imam tu dia pakai dua. Dia pakai jubah dalam satu, dia pakai jubah luar belah satu. Luar tu jubah, dalam tu qamis. Wa kana kummuhu sallallahu alaihi wasallam ila rusghi, dan adalah lengan Nabi SAW itu sehingga kepada kepada pergelangan tangan. Wala bisal qaba'a wal farajiyah. Ini nama-nama pakaian. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam memakai qaba'. Qaba' ini ialah baju yang terbelah seperti jubah juga. Wala bisa al-farajiyah. Apa farajiyah ni? Sekejap deh. Al-farajiyah. Kita tanda dulu lah. Sebab tak jumpa. Baca dah tadi. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Farajiyah kita tangguh dulu. Wala bisa jubbatan dhayiqatal kummaini fi safarih. Dan Nabi memakai jubbah yang sempit kummain, dua lengannya, fi safarih, ketika mana musafir. Wa an Asma binti Abi Bakr radhiyallahu ta'ala anhuma annaha akhrajat jubbata Tayalisati Kisrawaniyah, daripada Sayyidatina Asma binti Abi Bakr radhiyallahu ta'ala anhuma,
kakak kepada Sayyidatina Aisyah bahawasanya Sayyidatina Aisyah mengeluarkan jubbah Tayalisah. Tayalisah kain tutup kepala. Jubah macam Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allah ni babu yang sepanjang. Babu yang sepanjang diletak serban atas tu Tayalisah. Kisrawaniyah. Kisrawaniyah yang terbelah. Jubah yang ada tailasan, ni tailasan dia panggil, jubah yang ada tailasan yang terbelah di tengahnya. Laha libnatu dibaj. Pada jubah itu ada libnah, ada sulaman sutera. Wa farjaha makfufani bid-dibaj. Dan belahannya itu dijahit dengan dibaj, dengan sutera. Qalat, Sayyidatina Aisyah sebut, hadhihi jubbatu Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ini jubah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kanat 'inda Aisyah radhiyallahu taala anha. Adalah ianya itu di sisi Sayyidatina Aisyah, ada dengan Sayyidatina Aisyah. Falamma qubidat, tak kala Nabi meninggal, Nabi wafat, qabadtuha, aku memegangnya di dalam peganganku, di dalam simpananku. Wa kana Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila Sayyidatina Aisyah meninggal, maka aku peganglah. Wa kana Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yalbasuha, dan Nabi memakai jubah tadi. Fa nahnu naghsiluha lil marda nastashfi biha. Dan adalah Nabi SAW pakai jubah itu, dan kami, yakni sahabat dan sahabiyah di zaman Nabi SAW, naghsiluha, membasuhnya, lil marda, bagi orang sakit, nastashfi biha, kami buat berubat dengannya. Tabarruk dengan asar Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau tahu umat-umatnya akan buat macam ni, nescaya Nabi SAW akan buanglah jubah tu. Tetapi Nabi ni tak buang jubah tu. Nabi pula, masa hidup Nabi, ada tak tabaruk? Ada tabaruk, kita cerita dah. Orang ambil peluh Nabi. Ni pula basuh jubah Nabi buat minum. Ni apa yang terjadi pada diri saya sendiri. Apa yang terjadi pada diri saya sendiri? Saya cerita pengalaman. Saya cerita pengalaman. Suatu ketika ada datang kepada Syekh Yusri hafizahullah taala, rombongan daripada negara Oman, dia bawa asal-asal Nabi. Ada bulu dada Nabi, ada serban Sayyidina Hussein, ada jubah Sayyidina Hasan, jubah Sayyidina Ali. Mereka pakat buat rendang dan buat minum air tu. Rendang dan buat minum. Alhamdulillah, saya ada sebotol. Lepas tu baru ni ada orang salah minum. Saya simpan tu. Sapa sikit, tambah. Sikit, tambah. Tambah lebih kurang. Sebab nak boleh tu payah lah. Akhirnya ada orang salah minum. Kawan tu salah minum. Habis air tu. Macam mana tak ada rezeki. Jadi, masa tu mata silah. Asal kita pakai spek. Tapi buat laser. Buat lasik. Maka, hilanglah kelabu tu. Tu handsome ni sekarang ni. Jadi, apabila berjadi tu, mata sebelah ni, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, silah. Barang tabaruk tu berjalan dalam masjid keliling, pakat nak tabaruk, nak cium ke, nak tok di mata ke. Masa sapalah barang kepada Nabi, barang Nabi sapa tu, kalau tak silapnya adalah janggut ataupun bulu dada Sayyidina Hussein. Maka bila sapa tu, saya tok di mata, niat tabaruk, nak berubat. Alhamdulillah. Keesokan harinya, mata ni tak jadi silar dah. Sekarang silar, tapi tak silar macam ke dululah, macam seperti mana sebelum daripada saya tabaruk. Macam tu. Tu pengalaman saya sendiri. Ada orang tak jadi. Semuanya daripada Allah Ta'ala. Bukan daripada diri kita. Wa ma'na libnah, maksud libnah, ruq'atun fi jaibil qamis. Libnah ini ialah belahan pada jaib al-qamis, pada Allahumma salli ala sayyidina Muhammad,
Ruq'ah ni ialah satu kepingan sutera fi jaybil qamis, pada jaib al-qamis, pada kocek, pada poket qamis. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yalbasu ma wajad. Ada Nabi sallallahu alaihi wasallam pakai pakaian apa yang ada. Famarratan syamlatan, sekali Nabi pakai syamlah. Pakai dengan syamlah, yakni burdah lah. Wa marratan burdah hibaratin yamaniyatin, dan sekali pula dengan burdah hibarah yamaniyah, daripada Yaman. Wa marratan jubbata sufin, dan sekali dengan jubah suf, jubah sutera. Suf ni bukan sutera, jubah bulu. Ma wajada minal mubahi labisa, apa yang ada daripada perkara-perkara yang harus Nabi pakai, tak cerewet dalam pakaian. Wa syamlatu kisa'un saghirun yu'tazaru bih. Syamlah itu adalah satu pakaian yang kecil, yu'tazaru bihi, yang dipakai izar, pakai pakaian belah bawah, menutup pusat sehingga ke bawah. Ridak, pusat ke atas. Wa an Abi Musa al-Ash'ari radhiyallahu ta'ala anhu qala akhrajat ilaina Aisyah radhiyallahu ta'ala anha kisa'an mulabbadan wa izaran ghalidha. Daripada Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu ta'ala anhu qala, Abu Musa al-Ash'ari ini, beliau salah seorang daripada orang yang dipuji oleh Nabi pada sedapnya suara, sehingga kan Nabi sebut, engkau telah diberikan salah satu daripada seruling Nabi Daud AS. Sebab Nabi Daud suara sedap, zikir sedap. Jadi Abu Musa al-Ash'ari ni suara sedap juga. Dicerita akhrajat ilaina Aisyah radhiyallahu ta'ala anha kisaan. Sayyidatina Aisyah mengeluarkan kepada kami kisaan, satu pakaian, satu kain daripada suf. Kisah ni daripada suf, daripada bulu. Mulabbada, yang tebal. Wa izaran ghalidha, dan izar, kain belah bawah yang keras, yang tak selesa lah pakai. Faqalat, kata Sayyidatina Aisyah, qubida Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hadhain. Nabi diangkat, Nabi diwafatkan ketika mana Nabi pakai dua pakaian. Wal kisa'u ma yasturu a'lal badan. Al kisa' itu ialah apa yang menutup bahagian atas. Wal mulabbat al muraqqa, yang ni tebal, dua-dua masuk tebal belaka. Wal izar, dan izar itu ma yasturu asfalal badan, apa yang menutup belah bawah, lawan kepada ridak, izar. Wa ghilzuhu, dan tebalnya, yakni khushunatuhu, ghilzu ni kasar, keras, tidak lembut. Tidak lembut. Bagaimanakah panjang ridak Nabi sallallahu alaihi wasallam? Panjang ridak Nabi adalah 4 hasta. 4 hasta. Lebar pula 2 hasta setengah. 2 hasta setengah. Wa kana lahu sallallahu alaihi wasallam kisa'un mulabbadun yalbasuhu wa yaqul, dan Allah bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam itu kisah, pakaian belah atas mulabbad yang tebal, yalbasuhu, Nabi pakainya, wa yaqulu, Nabi sebut, innama ana abdun, hanya senya aku ini seorang hamba, seorang manusia biasa. Albasu kama yalbasul abdu, aku pakai seperti mana memakainya hamba. Aku ni bukan raja yang pakai mewah-mewah. Nabi sebut begitu. Wa kana lahu sallallahu alaihi wasallam kisa'un aswad. Ada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi pakai pakaian yang berwarna hitam. Fawahabahu li akhar, Nabi beri kepada orang lain pakaian tu. Faqalat lahu Ummu Salamah, kata Ummu Salamah kepada Nabi, bi abi anta wa ummi ma fa'ala dzalikal kisa'ul aswad. Demi ayah dan demi ayah engkau, demi ayah aku, dan demi ibuku untukmu. Asalnya, maksudnya demi ibu bapakku untukmu. Tu asal. Qasam di sini. Apakah yang engkau telah lakukan pada kisah pakaian yang hitam tadi? Faqala, katanya,
kasautuhu, aku pakai. Faqalat, kata Sayyidatina Ummu Salamah, ma ra'aitu syai'an qattu ahsana min bayadika ala sawadi. Tidaklah aku pernah tengok sesuatu yang baik, yang lebih baik daripada kulit putihmu itu duduk di atas memakai pakaian hitam. Sayyidatina Ummu Salamah ni puji Nabi. Comel Rasulullah pakai ni. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yataqanna'u biridaihi taratan wa yatruku. Dan adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam yataqanna itu letak kain di atas kepala. Letak kain di atas kepala. Biridaihi taratan, dengan ridaknya sekali, wa yatrukuhu, dan meninggalkannya ukhra. Meninggalkannya pada satu masa yang lain. Wa huwa alladhi yusamma fihi fil 'urfi at-tailasan, yang apa yang dinamakan pada urufnya, pada kebiasaannya diberi nama at-tailasan. At-tailasan. Baik. Wa kana sallallahu alaihi wasallam ghalibu ma yalbasuhu wa ashabuhu ma nusija minal qutni. Ada Nabi sallallahu alaihi wasallam kebiasaan apa yang dipakai dia baginda dan sahabatnya, ma nusija minal qutni, apa yang nusija, yang dijahit, yang dianyam daripada qutni, daripada kapas. Wa rubbama labisu ma nusija minas sufi wal kattan. Kadang-kadang Nabi pakai apa yang dianyam, apa yang dijahit daripada suf, daripada kulit. Wal katan, dan daripada katan. Katan tu katan lah. Kutun pun katan juga. Katan ini ia lebih halus, lebih comel lagi daripada kutun. Dua-dua daripada kapas. Dua-dua daripada kapas. Walabisa sallallahu alaihi wasallam asy-sya'ra al-aswada. Nabi sallallahu alaihi wasallam memakai pakaian daripada bulu hitam. Walabisa marratan burdatan minas suf. Sekali Nabi pakai burdah daripada suf, daripada bulu. Fawajada rihad dha'ni fatraha. Nabi bau. Lalu Nabi mendapati ada bau kambing, bau hamil. Fatraha, Nabi buang. Ini sebab apa? Ini sebab daripada kena air. Kena air. Orang Terengganu panggil jadi kau bau paak. Bau hapok tu lah. Hapak. Orang luar panggil. Kita dah reti cakap kat Lumpur. Kita cakap Terengganu je. Bau kau tu. Bau hapok. Wa kana li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam sarawilu. Adalah Nabi SAW, bagi Nabi SAW sarawilu, seluar. Khilaf ulama sama ada Nabi pakai atau tidak seluar. Kuatnya Nabi tidak pakai. Kuatnya Nabi tidak pakai. Apa yang Syekh Abu Usamah sebut, kalau saya tak silap saya, beliau menyebut tidak ada hadis yang menyebut Nabi pakai seluar macam kita faham hari ini. Tetapi apa yang disebut oleh fawaidnya, orang pertama yang memakai seluar ni ialah Nabi Ibrahim alaihissalam. Walabisan na'la, dan Nabi memakai capal. Memakai selipar. Allati tusamma, yang dinamakannya at-tasumah. At-tasumah ni gelarang bagi bukan gelarang. Yang digelarkan dengan tasumah. Selipar yang orang panggil tasumah. Selipar kan banyak. Sandal ada, kasut ada. Apa lagi? Selipar sahut, selipar Jepun. Tu tasumah tu jenis dia. Jenis dia. Tutup. Yang ni tasumah ni, jenis tasumah ni tutup sebahagian jari kaki. Belakang pula terzahir. Depan tutup, belakang terbuka. Macam selipar Crocs lah. Mudah nak faham. Wa kana lahu sallallahu alaihi wasallam mula'atun masbughatun bizza'faran. Adalah bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam mula'ah. Mula'ah ni izar, kain bawah, masbughah yang dicelup dengan za'faran. Dengan za'faran. Tunqalu, dibawa ma'ahu ila buyuti azwajih. Dibawanya itu
Dia bawa kain itu ma'ahu bersamanya ke rumah-rumah isteri-isterinya. Kerana isteri Nabi ramai. Fatursiluha man kana na'iman 'inda ila sahibatin naubah. Dan fatursiluha man kana na'iman 'indaha ila sahibatin naubah. Ketika mana giliran Nabi akan pakai pakaian. Ketika mana giliran Nabi akan pakai mula'ah yang disebut dengan za'faron. Fatursiluha man kana na'iman 'indaha ila sahibatin naubah. Kalau Nabi tertinggal, tursiluha ni menghantarkan mula'ah man kana na'iman pada siapa yang Nabi tidur dengannya, indaha ila sahibatin naubah, kepada sahibah isteri yang tiba giliran tu. Contohnya Nabi tertinggal. Contohnya malam pertama Sayyidatina Aisyah, malam kedua Sayyidatina Hafsah. Ketika mana giliran dengan Sayyidatina Aisyah, Nabi tertinggal. Nabi pergi tidur dengan Sayyidatina Hafsah, tertinggal kain tu, tertinggal izar itu, Sayyidatina Aisyah akan ambil izar ini, izar yang dicelup dengan za'faron, pergi atau kepada Nabi SAW yang ketika itu giliran dengan Sayyidatina Hafsah. Sayyidatina Aisyah dengan Sayyidatina Hafsah ni bukan musuh, tapi dia puak yang lain-lain. Sebab isteri Nabi 9 orang, ada 2 puak. Puak yang pertama Sayyidatina Aisyah, puak yang kedua Sayyidatina Hafsah. Pakat duduk tanding, nak awak masuk sedak semua sekali tu. Tu awal orang isteri ramai. Fatarushuha bil ma', direnjiskannya dengan air. Fatadharu raihatul za'faron, maka naik bau za'faron. Kemungkinan direnci air ini ialah untuk sejuk kerana musim panas. Fayanamu ma'aha fiha. Maka Nabi SAW tidur dengan isteri Nabi itu fiha, dia dengan memakai pakaian mula'ah tadi yang dicelup dengan za'faron, kain bawah, kain izar yang dicelup dengan za'faron. Wa kanat lahu sallallahu alaihi wasallam milhafatun masbughatun biz-za'faron. Adalah bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam itu milhafah, selimut masbughah yang dicelup dengan za'faron. Dengan za'faron lah. Wa rubbama shalla bin nasi fiha wahdaha. Dan kadang-kadang Nabi memakai milhafah itu semayang. Izar ni, milhafah ni boleh buat izar, ia selimut besar, Nabi bukuh tu boleh Nabi solat. Wa rubbama labisal kisa'a wahdahu wa ma alaihi ghairu. Kadang-kadang Nabi pakai kisak, Nabi pakai pakaian belah bawah saja, satu saja, wa ma alaihi ghairu, dan tidak ada di atas tubuh Nabi ini selain daripada pakaian-pakaian lain, tak ada. Nabi pakai pakaian bawah saja. Kana sallallahu alaihi wasallam ni kita sambung pada majlis esok hari insya-Allah taala. Aku qauli hadza wa sallallahu alaihi wa lakum. Kalau ada soalan boleh ditanya. Kalau tidak ada, insya-Allah kita tutup untuk kita terus kepada majlis yang seterusnya pula. Insya-Allah kita sambung pada esok hari. Bacaan setiap hari Khamis dan hari Jumaat pukul 10.30 sampai pukul 11.30. View kita dah penting. Bagi saya lah. Saya tak ada masalah dengan orang yang keluk-kelek lah, orang kata tidak istiqamah. Tetapi hasilnya itu atas diri kita orang yang hadir. Betul dah. Syekh Nazrul bin Abdul Nasir sebut. Kalau lah contohnya seseorang syekh itu dia berkerita, maka orang yang penuh sekali kehadirannya ialah syekh tu lah. Syekh tu berkerita ada Sahih Bukhari. Siapa kehadiran penuh? Syekh itu sendiri. Sebab apa? Takkan syekh tu nak tinggal. Jarang anak murid ni kelas penuh. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Kita cadangnya dalam 2-3 majlis lagi habis bab pakaian Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Okey, tak ada dah soalan. Insya-Allah taala kita jumpa esok hari. Moga-moga Allah Taala merahmati kita. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah wa haqiqna bit taqwa wal istiqamah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una rabbana zidna ilma. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.